Di Jeti Nelayan Sementa, Pelabuhan Klang, Majalah 3 meluangkan masa bersama nelayan buta Jamal Jamil dan isterinya Noraidah yang mencari rezeki laut setiap hari selama 3 dekad demi kelangsungan hidup. Setelah merendam pukat yang dilabuhkan awal pagi, pasangan ini memulakan perjalanan kembali ke lubuk mereka 10 km dari pesisir perairan Kelang. Jamal yang menghidap penyakit mata jarang jumpa setelah mata kirinya ditusuk kayu seawal usia 5 tahun menjadi buta sepenuhnya pada tahun 1992. Dengan peluang pekerjaan yang tipis, dia nekat ke laut sepenuh masa dengan bantuan isterinya sebagai nakhoda bot kecil mereka. Sebelum kehilangan kebolehan melihat, Jamal masih menaruh harapan untuk pulih. Namun, setelah berhabis ribuan ringgit untuk konsultasi dan rawatan, kabar pahit terpaksa ditelan, tiada penawar untuknya. Perasaan tu tak tahu nak cakap lah. Kita macam menyalahkan takdir pun ada masa tu. Rasa macam kenapa Tuhan tak adil masa tu lah kan. Tapi fikir-fikir balik selepas sekarang ni baru fikir, ya Allah, apa aku nak buat? Bermula dari mendayung sampan berukuran 12 kaki, mencari hasil di kawasan Paya Bakau serta kawasan berdekatan jeti, setiap sen dikumpul untuk menaik taraf peralatan kerja mereka. Biarpun buta, Jamal tetap tekun mencari ilmu termasuk menghasilkan pelbagai jenis jaring untuk tangkapan berbeza. Noraidah yang pada mulanya langsung tidak tahu mengemudi bot, kini bak jago pelayar yang mampu membaca segalanya tentang laut. Pakcik tak ada mata, salah satunya tu pakcik tak ada mata kan, mata dia dah tak ada, acik lah jadi mata dia. Tugas acik semualah benda yang apa kena jaga semualah. Dekat dalam sampan memang acik kena jaga betul-betul apa yang ada, mulut acik, mata acik semua untuk pakcik lah kan. Saban tahun, kemahiran dinamik duo ini tidak boleh disangkal. Walaupun dengan operasi asas tanpa bantuan teknologi moden seperti mesin penarik pukat dan GPS. Jamal turut berkebolehan mengenali jenis ikan dari bunyi dan henjutan ketika pukat ditarik. Abang memang bekal air manis kalau kerja berat ni. Kena ada air manis. Sedang terik mentari membakar tubuh, Jamal dan Noraidah gigih melabuhkan semula pukat yang mengepung ikan sepanjang lebih 1 kilometer sebelum pulang ke jeti untuk menjual hasil titik peluh mereka. Lokasinya mungkin tersorok, tetapi jeti nelayan Sementa sentiasa dipenuhi pelanggan yang setia menanti bekalan ikan segar dari perairan Selat Melaka. Anak ketiga pasangan ini, Muhammad Syahizad, yang bertugas di sebuah hospital swasta, membantu menjual hasil kepada peraih. Bergantung pada musim, sumber pendapatan sebagai nelayan tidak menentu. Amalan jimat cermat yang diterapkan keluarga ini menjadi penjamin kelangsungan hidup. Menunggu senja, Jamal dan Noraidah kembali ke rumah untuk berehat. Untuk menjimatkan kos upah yang mencecah RM1,500, Jamal menggunakan masa lapang untuk membaiki pukat sendiri. Tiada penglihatan tidak menjadi penghalang Jamal untuk belajar menyulam pukat-pukatnya sejak tahun 1995. Memang orang pandang pakcik tak nampak. Memang pakcik mengaku pakcik tak nampak. Tapi acik nampak dari macam mana ya, daripada imagine aje lah, bayangan aja. Macam pakcik labuh pukat selalu macam Asraf tengok pun memang panjang kan. Itu kalau setengah orang tengok bendera kita labuh yang starting sampai last, kalau nak punggah tengok bendera tu kalau angin kuat sayup tu. Sedih. Tapi acik tak kisah sebab acik tak nampak. Tarik je lah. Gagak ni sampai ke? Tanya banyak lagi ke? Dia kata sikit lagi tarik je lah. Semangat lah. Pula tu kalau tarik ada rezeki, ada ikan kan. Seronok lah jadinya.
Sedang majalah 3 bersiap untuk meneruskan penggambaran di tengah laut, kami dikejutkan dengan panggilan kecemasan Noraidah disengat pari. Dibantu Syahizat, kami bergegas ke lokasi kejadian. Mungkin nasib tidak menyebelahi. Bot kami kehabisan minyak. Hanyut di lambung ombak lebih 5 minit sebelum Jamal menyelamatkan kami. Ketika itu, Noraini telah pun dibawa kembali ke pangkalan. Abang ni sikit, habis terus. Ha? Habis terus? Habis terus? Pada tadi penuh kot. Biasa pari tu dia buka biasa je lah cabut sengat. Tak tahu kali ni sengat dia ada 3 pula. Biasa 2, 1. Tak ada sengat 1 yang pendek tu. Tak perasan. Benda ni kita hati-hati. Tapi kalau dah nak kena tu, tak boleh cakap. Ketentuan alam tiada siapa yang boleh sangka. Pengalaman ini membuatkan saya dan juru kamera bagai hilang kata-kata, hanya mampu menitip doa untuk Noraidah. Sedang kami menunggu kabar lokasi Noraidah, dia tiba-tiba keluar dari pondoknya. Tiada rawatan di klinik, hanya ubat demam jadi penawar. Merah juga. Selalu juga Cik kena tapi tak ada pun sakit macam ni. Sampai jadi dah bengkak. Tadi semua dah jadi bengkak ni. Pakcik apa ni? Pakcik dah siap kerja semua tadi. Pakcik datang kat cik, sedut semua balik bengkak. Tapi ya Allah sakitnya. Sampai macam nak stop. Nak stop dah jantung rasanya. Sakitnya. Tahan je lah. Memandangkan masih banyak pukat yang belum ditarik, kami kembali menyambung kerja bersama anak-anak mereka. Kesetiaan dan kepercayaan pasangan suami isteri ini menjadi inspirasi buat kami, terutamanya dalam menghadapi pahit manis kehidupan. Memang Acik tak pernah anggap Cik Jamal tu tak nampak. Kadang-kadang sampai dia cakap, "Oi, kau gila ke? Aku tak nampak kau." Kadang-kadang sampai dia cakap macam tu, "Oi, kau dah gila ke apa?" Dia cakap macam tu kan. Dah tahu orang tak nampak. Sampai kadang-kadang kawan-kawan macam, "Oh, dia ni memang tak betul lah," dia katakan. Suami dia tak nampak kan, dia buat bodoh je. Tapi pakcik alhamdulillahnya kan, dia dah tahu. Bila tempat tu, baik dekat rumah ke, nak pergi ceti ke, Acik turun kan, dia akan tahu mana nak pergi. Dalam laut boleh diduga, dalam hati siapa yang tahu. Pasangan istimewa ini banyak mengajar erti menyahut cabaran hidup dan redha pada ketentuan ilahi. Biarpun berdekat masa dengan dunia yang kian malap, Jamal tidak kenal erti putus asa. Noraidah pula, Tuhan saja yang mampu membalas pengorbanan isteri yang bukan saja memecahkan stereotip, malah menjadi nadi penyatu keluarga.